Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bersama Cikgu Aisyah dalam kelas Matematik Tingkatan 4, subtopik penyelesaian masalah melibatkan sistem ketaksamaan dalam dua pemboleh ubah. Untuk video kali ini, kita akan cuba bincangkan bagaimana nak selesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan dalam dua pemboleh ubah. Kita perhatikan contoh yang pertama. Menyatakan ketaksamaan linear yang mentakrifkan rantau berlorik. Okey, dalam soalan berbentuk begini, dia akan beri kita satu graf ataupun rantau yang berlorik macam tu kan. Okay. Dan diberi satu persamaan. X tambah Y sama dengan 8 macam tu. Okay. Jadi kita tengok rantau yang berlorik tu, dia sebenarnya dibatasi oleh graf X tambah Y sama dengan 8 tu. Lepas tu paksi X dan paksi Y, betul tak? Baru dia membentuk segitiga tersebut. Jadi kita yang akan mentakrifkan ataupun kita yang akan menentukan ketaksamaan apakah yang membatasi rantau tersebut. Okay, jadi kita tengok balik rujukan yang kita dah pelajari dalam video-video yang lepas. Okay, macam tu kan? Kalau graf tu condong macam tu, so rantau atas sebelah kanan, rantau bawah sebelah kiri. Okay, kita perhatikan graf X tambah Y sama dengan 8 tu. Okay, jadi yang berwarna tu, berlorik tu, berada di bawah sebelah kiri, betul tak? Di sebelah kiri garis putus-putus tu. Jadi maksudnya dia rantau bawah. Bila rantau bawah, kita perhatikan pula dia punya simbol. Ni. Kurang daripada. Jadi ketaksamaan ini akan jadi macam ni. Okey, bawah tu kan. Okay. X tambah Y kurang daripada 8. Kenapa tak ada tanda sama dengan? Sebab garisan tersebut adalah putus-putus. Masih ingat ya? Garisan putus-putus tak boleh ada tanda sama dengan. Okey. Itu ketaksamaan yang pertama. Kemudian rantau berlorik itu juga dibatasi oleh paksi X dan paksi Y, betul? Untuk paksi X tu, okay, apakah persamaan untuk paksi X? Paksi X memotong paksi Y. Jadi persamaan dia ialah Y sama dengan kosong. Sebab, tengok tu. Dia lorikkan dia ke atas, betul? Bila lorikkan ke atas, maksudnya yang bertambah ialah nilai Y. Sini Y kosong, ini Y1, Y2, Y3 dan seterusnya ke atas. Jadi sebab itulah persamaan dia ialah Y sama dengan kosong. Okey. Bila Y sama dengan kosong, dia naik ke atas, maksudnya Y lebih besar daripada kosong. Faham Dia menaik ke atas, positif. So, Y lebih besar daripada kosong. Oops, Y lebih besar atau tak sama dengan. Okey, seterusnya. Yang dibatasi oleh paksi Y. Bila paksi Y, dia punya lorikan tu akan pergi ke kanan. Maksudnya nilai yang bertambah ialah X. Macam ni. X1, X2, X3 dan seterusnya. Maksudnya dia ke kanan. X yang akan bertambah. Jadi X bermula daripada 0 sampai 8 macam tu kan. Jadi X lebih besar daripada 0. Ke kanan ialah positif. Jadi X lebih besar daripada 0. Ada tanda sama dengan tak? Ada tanda sama dengan sebab dia tak ada putus-putus. Okay, dia dekat paksi tu terus. Okey, faham ya? Okey, contoh yang kedua, menyatakan ketaksamaan linear yang mentakrifkan rantau berlorik. Okey, contoh yang sama juga, cuma graf yang berbeza lah. Okay. Situ kita tengok rantau yang berlorik tu dibatasi oleh satu graf Y tambah 2X sama dengan negatif 4.
Kemudian paksi Y, betul tak? Ni. Paksi Y. Sorry. Paksi Y dan garisan yang putus-putus ni. Garisan putus-putus ni apa? Itu nanti kita tengok. Okay, sekarang yang pertama, untuk graf yang pertama. Garisan yang pertama tu, Y tambah 2X sama dengan negatif 4. Lorekkan dia pergi ke atas sana kan. Nampak arrow tu, lorekkan dia ke atas. Kalau lorekkan ke atas, maksudnya dia rantau atas. Bila rantau atas, simbolnya ialah Y lebih besar. Bila Y lebih besar, dia putus-putus tak? Kalau tak putus-putus, maksudnya Y lebih besar atau sama dengan. Jadi jawapan kita ialah, tulis je balik Y tambah 2X. Just tukarkan sama dengan tu jadi lebih besar atau sama dengan negatif 4. Ini kan? Okey, seterusnya. Okey, garisan yang putus-putus tu. Apakah persamaannya? Bila dia potong paksi Y dekat negatif 2, jadi persamaan dia ialah Y sama dengan negatif 2. Macam tadi kalau dekat paksi X tadi kan, dia potong dekat kosong. Jadi Y sama dengan kosong. Ingat lagi? Okey, kalau macam ni dia potong dekat negatif 2, bermaksud Y sama dengan negatif 2. Itu persamaan dia. Jadi, dekat mana dia berlorek? Dia berlorek ke bawah. Bila ke bawah, menghala ke negatif kan? Kita dah belajar itu dalam video yang lepas. Bila ke bawah, maksudnya dia kurang. Bila ke atas, dia lebih. Jadi, Y akan, simbol ni bertukar jadi kurang. Tu. Dan dia tidak ada tanda sama dengan sebab garisannya putus-putus. Okay. Settle. Seterusnya, dibatasi oleh paksi Y. Bila paksi Y, X sama dengan kosong kan, dipotong dekat X. Kat mana dia lorekkan dia tu? Ke kiri. Bila ke kiri, lebih besar atau lebih kurang? Dia kurang, betul tak? Kurang daripada kosong. Ada tanda sama dengan tak? Ada. Okay. Dia mesti ada tanda sama dengan sebab dia paksi. Dia tak ada putus-putus. Okey. Faham eh? Okey, contoh yang ketiga. Okey, ni ada masalah sikit. Kita baca dulu. Jumlah maksimum penumpang kereta api di sebuah taman tema ialah 30 orang. Ingat jumlah maksimum penumpang kereta api 30 orang. Sebagai langkah keselamatan, bilangan penumpang dewasa diwajibkan sentiasa melebihi atau sama dengan bilangan penumpang kanak-kanak. Okey, dewasa mesti lebih atau sama. Kurang tak boleh, lebih boleh. Okey. A. Tulis dua ketaksamaan linear selain X lebih besar atau sama dengan kosong dan Y lebih besar atau sama dengan kosong yang mewakilkan situasi yang diberikan. Okay, mari kita lihat. Katakan, okey, cikgu katakan kat sini X adalah dewasa dan Y adalah kanak-kanak. Jumlah bermaksud kita tambahkan kedua-duanya, betul tak? X tambah Y. Maksimum yang paling banyak, maksudnya tak boleh lebih lagi daripada nilai yang diberi. Kurang boleh, lebih tak boleh. Maksudnya kurang atau sama dengan 30 orang. Okey. Kemudian bilangan penumpang dewasa. Dewasa tadi apa? X, betul? Lepas tu sentiasa lebih atau sama. Lebih tu apa? Simbol lebih atau sama. So ada tanda sama dengan bilangan penumpang kanak-kanak Y. Okey. Nampak tak macam mana cikgu tulis tu? Ni. X tambah Y kurang atau sama dengan nilai dia apa? 30. So, tu dia punya jawapan. X tambah Y kurang atau sama dengan 30. And then yang bawah tu pula X lebih besar atau sama dengan Y. So, inilah jawapan untuk yang A. B. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan di atas. Maksudnya, okay,
X lebih besar atau sama dengan kosong dan Y lebih besar atau sama dengan kosong. Sebab bilangan manusia mesti lebih daripada kosong, tak ada negatif kan. Okay, sebab tu kena ada X lebih besar atau sama dengan kosong dan Y lebih besar atau sama dengan kosong. Lepas tu kita lukiskan. Okay, so sorry. Yang ni, tengok ni, X lebih besar atau sama dengan Y ni, kita tuliskan macam ni. Biar Y di sebelah kiri. Sebab kita dah pelajari dalam rantau yang berlorek tu kan. Ingat tak? Rantau atas, rantau bawah semua tu kan. Mesti Y duduk di sebelah kiri. Itu sebagai panduan. Jadi kita senang nak lorek. Kalau sebelah macam ni, Y kurang tu maksudnya rantau dia akan jadi sebelah kiri. Betul tak? Okay, kita perhatikan nanti tengok. Okay. Kita nak lukis. Hari tu cikgu dah ajar. Cikgu buat macam ni. Nak cari pintasan X dan pintasan Y. So cikgu letak jadual tu X kosong, Y kosong. Bila X kosong maksudnya kita cari pintasan Y. Okay. Bila X kosong, Y sama dengan 30. So isikan. Bila Y kosong, X pun 30. Okay. Buat paksi X dengan paksi Y. 30 dan 30 tu. So kita sambungkan membentuk satu garis lurus. Okay. Itulah dia punya graf ketaksamaan kita ataupun persamaan kita X tambah Y sama dengan 30 ni kan. Inilah graf kita. Oleh kerana dia ada tanda sama dengan, maka garis kita mestilah garis padu. Okey, seterusnya persamaan yang kedua ialah Y kurang atau sama dengan X. Betul? Okay. Kenapa cikgu tak boleh letak Y tu kosong juga? Sebab bila X kosong, Y pun kosong. Okay, jadi bila dah ada dua-dua kosong dekat situ, kita tak boleh letak pula lagi Y yang kosong tu. Kita kena cari nilai lain. So, dekat sini kita ambil nilai yang ada dalam graf, kita ada 30. Bila Y 30, X juga 30 sebab dia sama. Jadi, sambungkan. Macam ni. Bila X 30, Y 30. Kat sinilah betul tak? Kat situ dia. Jadi, sambungkan. Itulah dia graf Y sama dengan X. Okay. Kemudian kita nak lorek. Okay. Untuk X tambah Y kurang atau sama dengan 30. Kita kan dah belajar kalau kurang dia dekat bawah ke sebelah kiri. Jadi kita punya lorekkan tu sebelah kiri nanti. Tapi satu lagi pula tengok. Y kurang daripada X. Ini yang tadi. Y kurang daripada X. Macam ni. Ni graf dia. Rantau bawah dia sebelah kanan kat bawah graf. Okay, macam tu pula. Okay, so yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan itu mestilah ada kedua-dua anak panah. Nampak tak? Yang ada anak panah biru dan kuning di bahagian mana? Itulah dia. Okay, yang ada biru saja tak boleh ambil, yang ada kuning saja tak boleh ambil. Kita mesti ada dua-dua sekali. Okay, lepas tu kawasan rantau berlorek tu pun mesti positif. Maksudnya dia lebih besar daripada kosong yang untuk paksi X dan Y juga mesti bahagian positif. Okay, faham Okay. Itu jawapan kita. Seterusnya, daripada graf, tentukan bilangan maksimum kanak-kanak yang dibenarkan menaiki kereta api. Kanak-kanak ialah X atau Y? Y, betul? Jadi, bilangan maksimum Y. Maksudnya, kita akan cari nilai Y yang tertinggi. So, tengok, nampak tak cikgu buat arrow warna coklat dekat paksi X tu? Itu Y sama dengan kosong. Kita naikkan. Okey, macam tu. Ini adalah limit yang paling tinggi dalam rantau berlorek tu. Paling tinggi. So, kira berapa tu? Sini 10. Sini 20. Duduk tengah-tengah maksudnya Y sama dengan 15. Jadi, jawapan kita untuk yang C. Bilangan maksimum kanak-kanak ialah 15 orang. Okay. Bilangan, bilangan. Soalan D.
Jika terdapat sebanyak 18 orang penumpang kanak-kanak, adakah kesemua penumpang kanak-kanak tersebut boleh menaiki kereta api secara serentak? Berikan justifikasi anda. Kita ada 18 orang kanak-kanak. Kita nak naikkan mereka dalam kereta api sama-sama semua sekali naik. Boleh atau tidak? Jika boleh, why? Kenapa? Jika tak boleh, kenapa? Berikan justifikasi. Reason kita. Okey. Jawapannya, of course tak boleh sebab 18 orang telah melebihi bilangan maksimum penumpang kanak-kanak. Kita boleh masukkan 15 orang sahaja. Tapi kita ada 18 orang, terlebih 3 orang. Jadi tak boleh. Okey? Boleh faham Macam tu je. Okey, sekarang ni kelas kita selesai untuk kali ini, video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak murid cikgu. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.